Ada muka surat 15. Muka surat 9 belah kiri. Muka surat 9 belah kiri. Okay, sekejap saya nak buat ringkasan sikit. Nak bagi hampa nampak apa yang kita nak pelajari hari ni, insyaAllah. Ni pen.
Okey. Boleh rakam Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata alal khair libtighai wajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Okey, insyaAllah sebelum tu saya share screen dulu. Okey, saya akan share. Mana hilang saya punya nota ni. Okey. Nota. Mana Faraid dah siap? Sekejap hilang pula. Baik. Jadi insyaAllah ni siapa yang dah print out, kita pada muka surat 9 kita nak tengok tang sini nah. Kejap je. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya baca dulu, lepas tu saya akan terangkan lah. Saya akan saya baca dan terjemah dulu, lepas tu saya akan terangkan. Jadi disebut al-asabat. Kalau dalam buku surat dalam buku teks kita ni, kalau dalam buku teks kita ni muka surat berapa 30 lebih saja. Al-Hajabu, okey. 26. Okey, okey, muka surat 35 Kalau buku kita ni nama muka surat 35 buku teks. Jadi boleh je nak tengok dua-dua, mana-mana pun tak ada masalah. Cuma saya dah ringkaskan lah, saya buat soalan kat situ. Soal Qasam al-asobat. Bahagikan asobat. Asobat ni apa? Apa nama orang yang dapat bahagian selepas daripada ashabul furud. Namanya ashabul taksib. Nama panggilan dia ashabul taksib. Asobat ni apa nama, maksudnya ambil lebihan lah. Asobat ni dengan maksud ambil lebihan. Summa, kemudian bayin, terangkan al-asib, orang yang dapat asabah binafsihi, dengan dirinya, wama hukmuhu, dan apakah hukumnya. Okey, pertama kena bagi tahu jawapan ni adalah asabat kismani untuk jawapan soalan pertama. Dia kata berikan pembahagian asabah. Al-asabah kismani. Asabah nasabiyah, asabah disebabkan nasab ataupun keturunan. Lepas tu yang kedua, al-asabah nasabiyah. Asabah disebabkan sebab. Apa sebab dia? Saya dah bagi tahu sebelum ni. Sebab dia ialah seseorang yang membebaskan hamba. Tulis dalam kurungan. Sebab apa nama? Maula mu'attaq. Seseorang yang membebaskan hamba. Lelaki, kalau maula mu'attaq, lelaki yang membebaskan hamba lah.
Kalau maula mu'attiqah, perempuan yang membebaskan hamba. Okey. Itu asabah nasabiah. Adapun asabah ni nasabiah ni kita akan baru nak bincang. Yang ni muka surat seterusnya. Al-asabah nasabiyah. Asabah nasabiyah itu tangqasimu terbahagi ila kepada salah sati tiga anwa'in jenis. Ada tiga jenis. Iaitu apa? Asabah binafsi, asabah bighairi, asabah ma'a ghairi. Ni kalau orang tanya asabah nasabiah ni ada berapa? Ada tiga. Asabah nasabiah ada tiga. Asabah tu pula ada berapa? Asabah tu ada dua. Asabah tu ada dua. Asabah nasabiah, asabah sababiah. Adapun asabah nasabiah dia ada tiga pula, pecah tiga pula. Apa dia? Asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'a ghairi. Okey. Telan je dulu sebab kita akan bincang kat depan. Okey, tengok disebut kat situ baru nak baca, kita nak takrifkan. Fal asibu binafsi. Asabah binafsi itu huwa ialah kullu setiap zakarin lelaki la tidak tadkhulu termasuk fi pada nisbatihi rantaiannya. Ambil kat situ nisbatihi rantaiannya ila kepada al-mayyiti mayat unsa seorang perempuan wahdah pun. Ambil unsa wahdah pun. Seorang perempuan pun. Saya cerita. Maksudnya asabah binafsi ni semua lelaki. Dengar. Letak je dalam kepala otak. Asabah binafsi ni semua lelaki. Faham tak nazirah? Nazirah ada tak nazirah? Saya tak nampak Saya memang tak nampak. Okey. Faham tak nazirah? Faham Ustaz, faham. Kena ingat letak dalam kepala otak. Asabah binafsi semua lelaki. Siapa dia nanti saya akan cerita. Cerita. Okey, ambil je dia punya takrif dulu. Hafal sebiji-sebiji dan lebih baik hafal tahu makna. Makna. Yang kedua seterusnya. Dia tanya hukum tadi. Apakah hukum asabah binafsi? Kat sini saya dah bagi awal-awal dah tiga. Saya dah pecahkan awal-awal tiga. Kat dalam ni saya tak baca nota ni. Nanti kamu antum pecah penat pula nak carinya. Penat pula nak cari. Memang dah ada kat sini tapi anda saja nak tulis kat sini. Sebab ayat yang kitab lama dulu lebih mudah untuk difahami. So anda ambil kitab lama je. So anda masa anda tengok menanda dulu, dia orang kata boleh pakai ayat yang sama macam tahun lepas, cumanya kena ada yang mana kena tambah. So kat sini anda dah tambah dah. Okey. Apa hukum yang pertama? Ni tanda kat sini. Letak dalam kurungan. Kurungan pertama, ya'khudul baki ba'da ashabul furudi. Ni kurungan pertama. Maksudnya hukum yang pertama. Antum boleh buat, kalau jawab nanti tulis satu, ya'khudul baki ba'da ashabul furudi. Lepas tu yang kedua, kalau dia tanya hukum, dia nak dua hukum, yang kedua apa? Wa ya'khudhu jami'ul malin inda infiradin. Itu yang kedua. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, wa illam yabik minat tirkah syai'un ba'dal furudi fala syai'un lahu. Itu hukum yang ketiga. Faham ke? Faham ni Amir? Amir ada tak? Amir? Okey. Jadi kena tengoklah tu. Kena tengok. Okey. Jadi dia sebut kat situ ialah apa? Dia sebut dekat situ ada tiga hukum. Asabah bin nafsi ni ada tiga hukum. Ya'khudhu baki ba'da ashabu furudi, ya'khudhu jami'ul malin inda infiradin, dan yang ketiga wa illam yabik syai'an minatirkah fala syai'un lawan. Itu saya dah potong dah. Ini ayat dan kitab ni. Ni saya dah potong. Okey, tak apa. Saya terjemah. Ya'khudhu, yang pertama, ya'khudhul baki. Ya'khudhu mengambil, al-baki ba'da selepas, ashabul furudi. Ashabul furud. Ashabul furud ada berapa? Ada 11 golongan. Letak dalam otak. Ashabul furud ada 11 golongan. Siapa dia? Nanti kita akan belajar.
Saya dah skip kan. Saya cakap saya nak skip dulu yang sebelah golongan tu kan. Saya masuk yang ni dulu. Saya masuk yang last dulu. Pasal apa? Sebab nanti bila saya dah masuk ni, hampa akan nampak lah apa yang saya kata ashabul furud, ashabul ta'sib tu nanti. Okey, cukup. Yang kedua, hukum yang kedua, ya'khudhu, mengambil, jami'u, seluruh, al-malin, harta, inda, ketika, al-infiradin, bersendirian. Saya ulang lagi sekali, ya'khudhu, mengambil, jami'u, sekalian, al-malin, harta, inda, ketika, al-infiradin, bersendirian. Hukum yang ketiga, wa illam yabik syai'an minat tirkah. Wa illam, jika tiada, jika tidak, wa illam, jika tidak, yabik, berbaki ataupun kekal. Yabik ni maksud kekal. Minat tirkah, daripada pewarisan, syai'un, sesuatu pun. Saya terus ke sini. Fala syai'un lahu, maka tak ada apa-apa baginya. Fala, maka tiada, syai'un, apa-apa, lahu, baginya. Nya siapa? Nya ni kepada ashabu ta'sib binafsih. Hu ni kembali pada siapa? Kembali pada ashabu ta'sib binafsih. Faham ke faham tu Nazirah? Ajwad ada tak Ajwad? Ustaz. Ajwad ada Ajwad? Okey. Saya enggak ada lah, saya tak nampak ni. Serius saya tak nampak. Okey. Dan seterusnya, itu hukumnya. Okey. Dia kata tanya pula, man asibu binafsih. Dia ulang balik. Man asibu binafsih. Tengok pada, kalau dalam buku teks kita tu, muka surat 37. Jumpa tak? Jumpa tak muka surat 37? Jumpa. Okay. Yang pertama, atas sekali, yang belah kiri. Tu kan, muka surat 37 tu nampak tu? Dia sebut, al-asibu binafsih, asabah binafsih, arba'atun asnafin, ada 4 asnafin, golongan, bitartib, lagi sekali dia cakap dengan tertib. Apa maksud tertib? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Faham? Itu maksud tertib. Kena ikut tertib, tak boleh langkau. Apa dia maksudnya? Yang atas itu lebih kuat, yang bawah itu makin lemah. Apa dia? Juz'ul mayyit. Tingkat yang paling kuat namanya juzuk mayat. Ataupun nama lain dia, tu tulis nama dia, alaqah al-bunuwah. Ataupun namanya far'ul mayyit. Far'ul mayyit. Sama juga juzuk mayat ataupun far'ul mayat ataupun alaqah al-bunuwah. Dapat tak tulis tu Nazirah? Nazirah dapat tulis? Ada 3 panggilan tu. Nanti kalau antum jumpa istilah-istilah tu dekat dalam kertas periksa, jangan tak tahu pula. Saya sebut tu pasal apa? Pasal pernah disebut. Saya kalau saya ngajar, saya sebut semua yang apa saya tahu. And lepas tu macam yang berlaku 2014, saya dah cakap dah ada istilah ni. Kalau dia panggil macam ni, benda yang sama. Jangan kata apa nama saya tak ajar pula. Benda yang sama. Cuma soalan dalam STAM ni dia suka kelirukan dengan panggilan. Sebab tu saya cakap kalau ngaji dengan saya, jangan terjemah ikut Melayu, mesti terjemah ikut India. Supaya apa? Antum faham istilah Arab. Supaya antum faham istilah Arab. Ni kalau terjemah Melayu sepupu, mampu tak faham. Nanti nak tang mana? Sepupu belah bapa, penat nak kita nak mentafsir. So kena biasakan dengan terjemahan India tu. Okey, ana ulang lagi sekali. Ni hanya istilah. Sama je. Kalau dia putar kod mana pun sama je. Jangan pening. Apa dia? Okey, saya kembali. Al-asibu binafsih bitartib, yang pertama yang paling kuat ialah namanya juzuk mayat ataupun namanya far'ul waris ataupun nama lain dia far'ul mayat ataupun namanya alaqah al-bunuwah. Ini. Ini yang saya nak sebut. Ada 4 nama tu. Jangan keliru. Sama je. Orangnya sama. Siapa dia? Al-banun wa abna'uhum wa in nazala. Yang ni. Saya tunjuk terus kat dalam gambar rajah. Yang ni.
Ni. Ni semua ni. Tengok ni. Yang warna biru ni. Nampak tak? Nampak tak semua? Anak saya punya ni. Saya ni. Ni namanya far'u waris ataupun far'u mayyit ataupun alaqah al-bunuwah ataupun apa dia disebut tadi dengan lagi satu disebut dengan juzuk mayit. Disebutkan juzuk mayit. Yang ni semua sekali 4 orang ni. Dan ke bawah pandai-pandai lah kita. Pandai-pandai dia akan pecah lagi. Ni semua namanya far'u waris ataupun far'u mayat ataupun alaqah al-bunuwah. Okey. Ataupun far'u waris. Okey, settle ini semua. Pandai-pandai kita letak. Ustaz, kenapa kat al-banat tak ada anak panah? Nak ceritanya lepas daripada ni kan kita sekarang ni dok cerita tentang ni. Kan kita sekarang tengah dok bercerita tentang apa nama asobah. Asobah tu pula asobah binafsi. Kan saya cakap tadi asobah binafsi ni semua lelaki. So, apa yang berlaku? Ni far'u mayat ni apa? Yang ni. Ni pun far'u mayat juga tapi yang ni tak termasuk dalam asobah. Yang masuk asobah, yang ni asobah. Yang ni asobah. Nanti kalau ada anak dia lagi, asobah. Tapi bila lalu je tang perempuan, terus tak kuat. Faham tak saya cakap tu? Faham ke tak saya cakap tu? Bila lalu je tang perempuan, terus tak kuat. Terus tak dapat asobah. Bentun tak dapat asobah. Bentul ibni tak dapat asobah. Bawah-bawah lagi lah. Bawah-bawah bentun lagi lah tak asobah. Ini sedangkan bentul ibni ni bawah ibnu pun tak dapat asobah. Ini kan pula kalau bawah bentun. Pecah-pecah daripada bentun. Lagi-lagi lah tak dapat. Faham ke? Faham saya cakap tu? Siapa tak faham, tanya terus. Ustaz, kalau dia terhenti dekat bentun tapi dia ada ibni, lemah ke? Ya, lemah. Dia tak boleh lalu. Dia tak boleh diselangi oleh mana-mana unsa. Tak boleh. Mana-mana perempuan. Ya. Dia tak boleh diselangi oleh mana-mana perempuan. Saya ulang lagi sekali. Nak kata asobah ni, dia mesti pertama sekali asobah binafsi dia mesti semua lelaki. Kalau berkongsi di antara lelaki dan perempuan nanti kita akan belajar. Lepas tu ada yang ketiga namanya berkongsi di antara perempuan dengan perempuan. Nanti kita akan belajar. So sekarang saya cerita asobah binafsi. Asobah binafsi ni semua lelaki. Semua lelaki. Dan tingkatan yang paling kuat ialah yang pertama namanya asobah binafsi yang namanya far'u mayat. Nampak tak saya cakap tu? Ni namanya far'u mayat ni. Ni far'u mayat, ni far'u mayat. Ni pun far'u mayat juga tapi ni tak kuat. Dia tak dapat asobah sebab dia perempuan. So bila perempuan tak dapat asobah. Faham Okay, cukup sampai situ. Lepas tu tingkatan kedua namanya aslu mayat. Aslu mayat ni mana satunya ni yang warna oranye ni pula. Ni namanya aslu mayat. Tapi saya ulang lagi sekali. Mesti lelaki saja. Ni lelaki tak? Ni lelaki tak? Hello? Ni lelaki tak? Ustaz tak nampak ni lah. Tak nampak? Tak nampak slide yang... Oh, kau tak nampak anak panah saya? Tak nampak. Tak nampak anak panah ke tak nampak gambar? Dua-dua. Oh, sekejap Oh, patutlah. Okey, sekejap. Macam mana nak tunjuk Okey, saya ulang lagi sekali sekejap Saya tukar slide. Ni dah. Okey. Okey, kelas saya ulang balik. Yang tingkatan paling kuat namanya aslu mayat. Ni namanya aslu mayat. Ini silap saya tarik balik. Ini namanya far'u mayat. Far'u mayat ataupun namanya far'u waris ataupun nama lain dia alaqah al-bunuwah. Hubungan keanakan. Hubungan keanakan. Alaqah tu hubungan al-bunuwah keanakan. Kat dalam nota kita tu. Dan kita kena ingat yang katanya asobah tu mesti semua lelaki.
Asabah binafsi tu mesti semua laki. Ni laki tak? Laki. Ni laki. Ni laki tak? Laki. Ni laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Ni tak dapat asabah. Ni tak namanya asabah binafsi walaupun dia far'u waris. Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Okey. Ini perempuan tak? Perempuan. Ini juga bukan namanya asabah binafsi walaupun namanya far'u waris. Yang hanya namanya nama far'u waris yang dapat asabah binafsi. Saya ulang lagi sekali. Yang namanya asabah binafsi itu hanya lelaki. Ibnun, ibnul ibni, ibnul ibnul ibni, ibnul ibnul ibni, ibnul 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 ibni. Dan seterusnya sampai ke bawah lah. Okey, faham ya? Nazira faham tak Nazira? Faham Ustaz. Okey. Saya terus kepada tingkatan yang kedua, namanya aslul waris. Ni namanya ni waris. Ni muwaris ni yang mati ni, nama mayat ni. Yang nama mayat ni namanya muwaris. Muwaris. Ni namanya waris. Ni namanya waris. Semua ni namanya waris kecuali yang ni. Ni namanya muwaris. Yang lain ni namanya waris. Okey, cukup. Pewaris tadi kan. Saya kata tu. Okey. Ni namanya pewaris. Yang ni namanya waris. Okey. Tengok. Yang tingkatan kedua yang kuat selepas daripada far'u mayat ataupun far'u waris namanya aslul waris. Ataupun namanya far'u namanya aslu mayat. Ni namanya aslu mayat. Ataupun nama lain dia alaqah al-ubuwah. Alif lam alif al-ubuwah. Alif lam alif ba waw ta mabutah. Al-ubuwah. Nanti saya dekat dalam Telegram saya dah takat gambar dah. Ya. Alaqah al-ubuwah. Hubungan alaqah tu hubungan al-ubuwah kebapakan. Al-ubuwah kebapakan. Okey, dapat Lepas tu macam saya cakap tadi, sama je asabah binafsi semua mesti laki. Ab ni laki tak? Jad laki tak? Laki. Jadah laki ke perempuan? Perempuan. Laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadah dengan dia tak namanya asabah binafsi. Yang hanya asabah binafsi ab dengan jad. Kalau dekat dalam nota, dalam soalan nanti dia akan tanya yang ni, yang jad ni disebut abul ab. Kalau abul kalau abul tak dapat. Kalau abul tak dapat, namanya jadul fasid. Fa alif sindal, fasid, rosak. Fasid. Kalau ada diselangi dengan perempuan, jadilah dia apa? Kalau kat sini kan ni kan. Ummul ab. Ummul ab jadi kat sini mak punya bapa kan. Mak punya bapa. Jadilah kat situ jad itu namanya jadul fasid. Ini abul ab namanya jadus sahih. Ni namanya jadus sahih. Adapun jadul fasid namanya ummul ab. Ummul ab. So kita tak kira. Yang tu tak kuat. Dia tak jadi asabah binafsi. Faham ke faham saya cakap tu? Faham. Siapa tak faham setakat ni? Sebelum saya panjang-panjangkan. Tak faham tanya. Okey. Rasa dah faham tu. Okey, seterusnya yang ketiga. Asabah binafsi yang ketiga seterusnya ialah yang namanya far'u abihi. Cabangan daripada bapanya. Ni mayat, ni bapa mayat. Cabangan daripada bapa mayat siapa dia? Ni. Ni dia pernah adik-beradik lah bapa mayat. Dia dengan ni furuk kan. Ni dengan ni furuk. Jadi apa yang berlaku? Dia ada namanya cabangan daripada bapa dia ni. Apa dia? Yang ni lah. Ni semua ni cabangan daripada bapa dia. Namanya far'u abihi. Cabangan dari bapanya. Ataupun namanya nama lain
Alaqah al-ukhuwah. Yang kuning ni namanya alaqah al-ukhuwah. Dapat tak saya cakap ni? Ni semuanya namanya alaqah al-ukhuwah. Dan saya kena ingatkan lagi sekali, asabah binafsi semuanya lelaki. Hanya ni. 1. Apa nama? 2. 3. 4. 5. Tapi saya nak ceritakan dalam bab asabah binafsi ni yang jadi asabah binafsi hanya yang ni. 1, 2, 3, 4 sahaja. Dan ke bawah lah yang ke bawah lain tu jangan ceritalah. Nak ceritanya yang ni. Hanya 4 saja yang lelaki. Yang ini 1, 2, 3 dan 4. Nampak tak anak panah saya ni? Nampak. Okey. Ada 4 saja. Yang namanya perempuan semua tak dapat. Yang namanya perempuan tak namanya asabah binafsi. Dengar saya cakap lagi sekali. Yang namanya perempuan tak namanya tak dipanggil asabah binafsi. Ustaz, habis akhun li'um ni tak dapat ke Ustaz? Akhun li'um dia tak masuk asabah binafsi. Sebab dia ada masalah lain. Namanya, dia ni namanya akhun li'um adalah ashabul furud. So jangan kita nak bincang. Nanti akan datang, nanti baru kita akan nampak. So nak bagi tahu asabah binafsi daripada tingkatan yang ketiga namanya far'u abihi ataupun alaqah al-ukhuwah, cuma ada 4. Akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhun syakik dan ibnu akhun li'ab. Faham ke faham saya cakap tu? Faham. Okey. Kalau faham, saya nak terus kepada tingkatan yang terakhir, tingkatan keempat daripada asabah binafsi. Yang namanya far'u jaddi. Ni jad. Ni anak-anak beliau. Ni anak dia kan? Ab ni anak jad kan? Jadi apa yang berlaku? Tu saya kata saya tak nak guna terjemahan Melayu tu. Nanti tak faham. So, ini antum tengok anak panah pun antum dah tahu dah. Ini bapak, ni bapak punya bapak. So, ni bapak punya bapak. Yeah. So, ini siapa dia? Anak punya bapak. Betul tak? Ini anak punya bapak. Adik-beradik kepada bapak. Faham ke tak? Tapi ini adik-beradik sepak. Ini adik-beradik sebapak sahaja. Ini adik-beradik sepak semak. Ini adik-beradik sebapak. Beza tu. Dapat tak? So, yang terakhir ni namanya far'u jaddihi ataupun cabangan daripada datuknya. Terjemahan dia, cabangan daripada datuknya. Ataupun nama lainnya, alaqah al-a'mam. Hubungan alaqah, hubungan al-a'mam, kepakcikan. Al-a'mam, kepakcikan. Faham tak saya cakap tu? Okey. Itu nama dia. Itu nama lain dia supaya antum faham. So Ustaznya ni namanya apa? Inilah namanya sababiyah. Sebab dia tak ada kena-mena dengan nasab. Tengok, tak ada anak panah pun. Tak ada satu pun anak panahnya lekat kat dia. Okey. Ustaz, macam mana dengan zaujah? Ini bukan dia orang ni tak dapat asabah. Ni namanya hubungan apa yang saya cakap awal-awal dulu dalam pelajaran yang kedua dulu saya pernah cakap. Ini namanya alaqah az-zaujiyah. Hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Ni hubungan maula mu'attaq. Alaqah maula mu'attaq ataupun mu'attiqah. Ni alaqah az-zaujiyah. Ini alaqah apa nama al-ubuwah. Bawah ni pula alaqah al-bunuwah. Ini tepi belah kiri mayat namanya alaqah al-ukhuwah. Persaudaraan. Hubungan persaudaraan. Sebelah kiri daripada ab namanya alaqah al-a'mam. Hubungan kepakcik kan.
Dapat ke tak saya cakap tu? Siapa tak faham angkat. Siapa tak faham tolong maklum sekarang. 3 minit. 1, 2, 3. Okey, siapa tak faham tanya. Amirah berhenti ke? Nanti. Ha? Sabrina, Amirah berhenti Ah, Ya. yes sir. Okey, settle. Okey. Terus okey. So nak kata apa biar. Yang nak pergi. Okey. So kat sini saja kita dah belajar 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 hubungan yang kita kena belajar. Ni. Jangan tak tahu. Patutnya nanti bila kata, nanti kalau saya kata sebelah kiri up. Jangan tak tahu. So bacalah ni selalu. Sebab tu saya suruh print. Print tu biar print yang warna. Sebab akan nampak dia punya nota. Antum akan nampak dia punya nota tu sebenarnya. So jangan tanyalah Abul Ab kat mana? Ab, Abul Ab. Atas daripada Ab lah. Umul Ab mana satu? Umul Ab dia belah dia belah kanan. Dia belah kanan Ab. Atas daripada atas daripada Tapi kat dalam gambar rajah kita ni tak ada, memanglah tak ada. Antum pandailah sendiri duk gambar dia kat mana. Sebab anda cakap Ummul Ab. Mestilah dia lalu ke Ummul Ab. Mestilah lalu ke lepas tu dia pangkat ni Ab. Faham tak? Kalaunya tu Ummul Ab Ummul Ab ni namanya Jadah kan. Kalau Ummul Ab namanya Jadah. Jadah kat sini. Kalau kalau Abul dia kat sini. Dia dah susul galonnya daripada sini. Abul Kalau Ummul Ab ni susul galon Ab ni kuat lagi. Kalau Abul Ab macam ni. Kalau Abul kat sini, dia datangnya daripada sini. Kan? Kalau Ummul pun datang daripada sini. Okey, dapat Cukup. Saya nak bagi ni antum kena belajar selalu. Jangan ni jangan risau. Okey, settle. Anda dah settle yang kedua asul mayat. Okey, settle. Okey, terus kita pergi ke atas sikit. Ni saya dah settle lah apa semua. Dan kita pergi. Ma huwa al-asib bi ghairi. Ma apakah? Huwa dia al-asib bi ghairi. Asabah bi ghairi. Waliman sabatat. Sabatat. Tak sabat Dan siapakah yang sabit dengan asabah bi ghairi. Siapa yang terikat dengan asabah bi ghairi. Okey, takrif dulu. Hafal takrif tu. Ni hafal buta pun tak apa. Kalau dekat dalam buku teks kita ni muka surat 38. Muka surat 38. Okey Ustaz, kat dalam ni pendek, Ustaz bagi takrif panjang. Ustaz kat dalam buku pendek, dekat Ustaz bagi pun panjang, betul tak? Saya nak antum hafal yang ada pada nota ana. Sebab apa? Nota ana memahamkan antum. Nota ana memahamkan antum. Ana dah cakap dah sebelum ni. Takrif yang kedua ini, takrif walaupun takrif ini daripada kitabnya lama, tapi boleh diguna pakai oleh untuk menjawab soalan. Tapi walaupun takrif asabah bi ghairi ini dekat dalam nota ana ini daripada silibus yang lama, tapi tetap boleh diguna pakai dalam silibus yang baru. Ni sumber yang ana dapat lah. Okey. Cukup. Jadi kenapa nak cakap dia ni? Pasal dia letak kaedah kat situ. Ana terjemah. Kalau yang ni takrif kat dalam kitab kita ni, antum susah nak faham. So ana bagi takrif ana. Takrif ni daripada kitab lama, bukan takrif ana pun, daripada kitab lama. Okey, dia sebut huwa iaitu kullu setiap unsa perempuan
sahibatun fardi. Merupakan ashabah merupakan ashabul fardi. Merupakan ashabu furud. Merupakan ashabul furud. Sarat jadi. Ashabah bizakarin dengan sebab lelaki. Wa syarikatuhu dan berkongsi dengannya lelaki. Wa syarikatuhu dan berkongsi dengannya lelaki. Fi pada asobatuhu. Asobatuhu pada asobah. Ala atas al-qaidah. Kaidah lah. Atas kaedah. Lizakarin bagi lelaki. Lizakarin bagi lelaki. Mislu seumpama. Hazun habuan. Hazun habuan. Unsayaini dua orang perempuan. Unsayaini dua orang perempuan. Faham ke faham saya cakap tu? Faham, Ustaz. Okey, nak cerita ni yang ni saya nak cerita selalu saya cakap tu. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Pasal apa? Orang lelaki dia ada 2 kepala. Amarina Sabrina, faham tak? Sangkut tadi, Ustaz. Faham, Ustaz. Sabarina. Okey, tak apa. Ajwad, faham tak Ajwad? Sejak semua tidur apa? Hakimi. Hakimi ada tak sebenarnya? Entah. Okey. Okey. Faham tak Ikram? Wah, Ikram hilang. Apa Ustaz? Ada sangkut-sangkut tadi, Ustaz. Hello, ada orang tak ni? Sangkut-sangkut. Apa dia? Tadi saya cakap tadi ada yang Sangkut tang mana? Sangkut tang mana ni? Daripada apa Ustaz cakap lelaki yang ada 2 kepala tu. Okey. Dengar. So kita faham, saya ulang balik. Fahamlah kita. Video Ustaz tak jalan. So macam mana? Dengar. Betul, Ustaz. Saya nampak macam saya gerak. Saya tak tahu.
Kadang-kadang internet sekolah ni macam ni lah. Saya ingat internet sekolah power sangat. Okey. Dapat tak? Dapat tak? Okey, Ustaz. Ustaz. Okey, nampak tak video saya? Tak nampak lagi, Ustaz. Nampak. Okey. Lalas saya pakai internet saya. Senang. Okey. Sampai mana tadi yang tersekat tadi? Daripada yang tadi, Ustaz. Yang tadi Okey, saya ulang lagi sekali. Okey Saya ulang lagi sekali. Apakah dia al-asibu bi ghairi? Ma apa? Huwa apakah dia al-asibu bi ghairi? Asabah bi ghairi. Waliman dan siapakah sahabat tasabat tergolong dalam asabah bi ghairi? Jawab dia ialah asabah al-asibu bi ghairi huwa iaitu kullu setiap unsa perempuan sahibatul fardi asalnya ashabul furud. Sahibatul fardi asalnya sahibul furud. Sarat menjadi asabah bizakarin dengan sebab seorang lelaki. Dengan sebab lelaki. Dengan sebab bizakarin dengan sebab lelaki. Wa syarikatuhu dan saling berkongsi dengannya lelaki. Saling berkongsi dengannya lelaki fi pada al-asabah. Fi usubatin pada asabah. Ala atas al-qaidah kaedah lizakarin bagi lelaki, lizakarin bagi lelaki, mislu seumpama hazin bahagian unsayaini dua orang perempuan. Nak maklumnya ialah dah lah orang perempuan sebutnya lah disebabkan ada orang lelaki ni dapat asabah. Dia dapat asabah. Asabah tu pula dia dapat sikit pula. Pasal apa? Dia hanya dapat satu bahagian sedangkan orang lelaki dapat dua bahagian. Tak adil lah macam tu, Ustaz. Bukan adil. Sebab apa? Orang lelaki ada dua kepala. Satu kepala fikirkan diri dia, satu kepala fikirkan tanggungan dia. Sebab tu keadilan Islam itu diletakkan kepada tempatnya. Orang perempuan menanggung sedangkan orang lelaki dia menanggung. Allahu a'lam. Okey, faham ke tak saya cakap tu? Faham, Ustaz. Faham tak saya cakap tu? Faham. Okey. Saya sambung. Jadi disebut sabatat. Tasabat. Terkait al-asabah bi ghairi li arba bagi 4 min dari niswatin golongan perempuan. Hanya 4 ni je. Antum jangan fikir yang lain, jangan sebut yang lain dah, hafal je sebiji. Siapakah 4 golongan yang terlibat dalam asabah bi ghairi? Namanya bentun. Kedua, bentul ibni. Ketiga, uhtun syaqiqah. Yang keempat, uhtun li'ab. So fahamlah antum kenapa anda dah cakap dah tadi.
Kalau penama asabah binafsi semuanya lelaki. Adapun asabah bil ghairi lelaki campur perempuan. Yang mana tu? Yang dia tu satu taraf. Perasan tak tadi anak tolak bentun? Pasal apa? Sebab ada ibnun. Bila ada ibnun, baru dia ni akan dapat jadi asabah bil ghairi. Kalau ada ibnun saja, ibnun tu akan jadi asabah binafsi. Sama dengan akhun syakik. Kalau dia seorang saja tanpa ukhtun syakikah, akhun syakik akan dapat asabah binafsi. Adapun jika ada dalam masalah tersebut namanya ukhtun syakikah, maka mereka ini berkongsi dua nisbah satu. Asabah tu nama apa? Asabah bil ghairi. Samalah juga dengan ukhtun li'ab. Kalau ukhtun li'ab saja ada, dia dapat fardu. Dia dapat fardu. Tapi bila adanya akhun li'ab, mereka berdua kongsi sama rata, dua nisbah satu. Dua lelaki, dua bahagian untuk lelaki, satu bahagian untuk perempuan. Yang mana kat sini ukhtun li'ab. Yang tu saya ulang-ulang lah tu. Saya ulang-ulang. So 4 golongan ni saja. Bentun ibni, ukhtun syakikah dan ukhtun li'ab. Okey. Dah nak habis. Relax. Dah nak habis. Tengok Arif. Berikan takrif. Asabah ma'al ghairi. Ni yang bahagian jenis yang ketiga, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga, perempuan dengan perempuan. Tadi lelaki dengan perempuan. Yang sebelum lagi daripada tu, awal-awal namanya lelaki saja, tak ada perempuan langsung. Asabah binafsi, lelaki saja. Saya ulang lagi. Yang asabah bil ghairi, lelaki campur perempuan. Asabah ma'al ghairi, perempuan dengan perempuan. Okey. Takrif dia, tengok takrif. Ya, iaitu kullu, setiap, ukhtun syakikah, saudara perempuan, syakikah semak, ataupun li'abin, saudara perempuan sepak, bersama, ibnatun, seorang anak perempuan, ibnatun, seorang anak perempuan, al-mutawaffa, yang kematian, ataupun ibnatun ibnihi, ataupun anak kepada anaknya, anak lelaki anak perempuan kepada anaknya. Okey. Sampai situ. Samalah dalil dia. Kullu uhtun syakikah au li'ab ma imratun al-mutawaffa au ibratun ibnatihi. Ni dalam buku kita pun sama je. Okey. Dia datangkan dalil. Dalil ni apa? Dalilnya ialah dia kata kat situ ij'alu. Ambil baris kat situ elok. Ij'alu, jadikanlah kamu al-akhwatu, saudara-saudara perempuan, bersama, al-banatu, anak-anak perempuan, asabatan, sebagai asabah. Okey. Kena tengok balik tu. Okey, itu dia. Apa dalil tu? Selalu keluar. Biasanya dah alif baju dah lah. Kalau tak ada alif baju dah pun dekat salah satu daripada soalan subjektif. Senang je. Jangan alif tak ada lah. Kurang alif, pangkah. Hadis pun macam tu, fiqh pun macam tu, pelajaran lain pun semua macam tu. Sebab dia nak kita betul-betul faham ayat Al-Quran tersebut. Okey, cukup. Maksudnya apa? Antum akan tulis macam ni. Anda lukis balik Anda lukis pula bahagian yang lain.
Okey. Anda dah lukis sikit kat situ. Moga faham. Okey. Jadi itulah gambar rajah yang terbaru antum tengok kat dalam ni. Nanti antum tengok Okey. Dia akan jadi macam ni. So kita akan tengok kita akan tengok dia akan jadi macam mana. Dia akan jadi mana Telegram. Okey. Oh tak boleh Okey, tak apalah. Nanti antum tengok kat dalam ni dekat dalam Telegram mana dah tangkap gambar. Okey, antum nak berhenti ke macam mana ni? Anda asal nak berhenti dulu. Nanti takut antum ni kalau ikutkan sikit je ni, anda terjemah habis lah. Tapi tak apalah, antum apal ni dulu. Okey, setakat ini. Anda rasa cukup sampai sini, insya-Allah. Moga-moga adalah kefahaman dekat situ insya-Allah. Okey. Boleh tak Ana ambil kehadiran? Okey. Boleh tak buka video yang lain ni? Okey, tolong buka video. Ada tak? Okey. Oh, ada pun nampak Nazira. Sabrina, okey Sabrina. Nanti tinggal ada tak? Mau kita tangkap gambar. Sabrina, okey. Oh Sabrina. Keras keng. Dah keras. Oh kan. Okey. Nazira cepat. Nazira cepat. Okey, 1 2 3 senyum. Okey, tengok jadi tak? Okey. Itu saja insya-Allah. Kita akan jumpa pada kelas hari Ahad ni insya-Allah untuk hijab Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana